Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali dalam tuition cikgu. Lesson ke-12 dah ini. Hari ini ialah kita nak bincang berkenaan tajuk bab 2 tekanan dalam tingkatan 5 KSSM. Alright. Marilah kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okay, jadi marilah kita bincangkan soalan ni. Kita terus pergi pada soalan kertas 1 dulu. Macam biasa. Soalan nombor 1. Okay, Raja menunjukkan sebuah gelas yang diisi dengan air. Tekanan yang dikenakan di atas tapak cawan meningkat. Nampak? So, dia nak kaitkan dengan tekanan dengan meningkatnya tekanan. Apa yang faktor mempengaruhi tekanan dalam cecair? Kena tahu yang tu dulu. So, pressure ni sebenarnya F per A. Kan? Ini kalau pressure yang biasa lah. Tak kisah apa-apa benda pun. Kalau ada kita letak batu di atas meja pun dia ada tekanan. Maka tekanan dia dari segi berat, iaitu mg per kali A. A itu luas permukaan. Lagi tinggi luas permukaan, lagi rendah tekanan dia. Itu dari segi tekanan yang kamu dah belajar masa tingkatan 2. Alright. Tapi kalau tekanan dalam benda A ataupun dalam cecair ni, P semangat rho Hg. Apa ni? Rho ini adalah ketumpatan, H itu kedalaman dan G itu adalah gravity. Jadi semua ni main peranan ataupun memberi faktor kepada meningkatnya tekanan ataupun berkurangnya tekanan, bergantung kepada ketiga-tiga ni lah. Okay, so dia kata kalau kita nak tingkatkan tekanan, lebih air dituangkan. Bila kita tambah air, bermaksud kedalaman bertambah, maka tekanan akan bertambah di tapak ni. Lebih minyak dituangkan ke dalam cawan tersebut. Kita letak minyak walaupun dia tak sama dia punya ketumpatan, tapi dia still tekanan ditambah di atas tu pun akan menambahkan tekanan juga. Air digantikan dengan cecair yang berketumpatan lebih tinggi, lagi tinggi dia punya tekanan dia. Kedalaman air dalam cawan meningkat pun akan menambahkan tekanan. Jadi semua adalah benar lah. 1, 2, 3, 4 benar. 1, 2, 3, 4. Alright. So jawapan dia adalah D. Boleh faham Tapi kalau yang kedua ni, kalau dia sebut air ditukarkan dengan minyak dalam kedalaman yang sama, pada waktu tu tekanan akan jadi berkurang. Sebab apa? Minyak ketumpatan dia rendah daripada air. Sebab tu minyak kalau kita letak dalam air, dia akan terapung. Sebab dia ketumpatan dia rendah daripada air. Tapi still dia mempunyai tekanan lah. Sebab kalau dia ada dia ada apa? Dia ada ketumpatan, dia ada kedalaman dengan graviti. Kita letak di atas air, kita tambah lagi tekanan sebenarnya. Sebab tu yang dua ni boleh betul. Alright. So, selesailah soalan nombor 1. Pergi pada soalan nombor 2. Okay. Antara berikut, manakah ialah ketumpatan objek itu dalam urutan menurun. Dari segi ketumpatan, ini kamu dah belajar lah. Ketumpatan maksudnya lagi tumpat benda tu lagi dalam dia tenggelam. Okey, yang kita tengok yang mana yang paling dalam sekali tenggelam. Nombor 1 P lah. Ini lebih paling tumpat. Yang nombor 2, mana nombor 2? Tahu tak nombor 2 yang mana? S. Ya, nombor 3. Lagi dalam dia tenggelam, lagi tumpat dia lah berbanding dengan ni. Okay, so R dengan Q ni yang mana lebih dalam dia tenggelam? R. Yes, yang ni nombor 3, yang ni nombor 4. Dia tak kira isi padu yang ni sebab dia bukan cerita pasal daya apung ni. Ini cerita pasal ketumpatan. Alright, kalau cerita pasal daya apung, kita kena tengok isi padu yang disesarkan. Jadi kalau lebih banyak isi padu disesarkan, lebih tinggi daya apung dia. Alright, itu cerita lain lah. Okay, so dalam kes ni dia kata kalau urutan menurun, bermaksud yang paling tinggi P, lepas tu S, lepas tu RQ. P, S, RQ. Mana? P, S, RQ. Okay, so jawapan dia adalah D. Boleh dapat Senang kan? InsyaAllah kita laju sikit lah. Sebab kita ada banyak soalan lagi. Soalan nombor 3. Raja menunjukkan tangki air yang membekalkan air ke sebuah rumah. Diberi ketumpatan air ialah 1000. Macam biasa, saya tak rela gagal ujian. Okey, maksudnya kita senarai dulu, kita tukarkan, kita tengok rumus apa nak pakai, lepas tu kita gantikan dan kita tengok unit dia. Unit apa lah sekali kan. Okey, kita senarai dulu apa yang dia bagi. Yang dia bagi ialah rho air sama dengan 1000 kilogram per meter cube. Lepas tu bagi apa? Kirakan tekanan air. Dia nak P, pressure dia berapa. Dibuka kepada titik R dalam unit Pascal. Dia nak kat sini lah titik R. Okay, sekarang ni apa yang kita tahu kat sini ialah
G kita tahu dah 9.81. Ingatlah yang ni standard yang kamu kena tengok dekat senarai rumus tu, dia ada bagi. Okay, boleh faham boleh 9.81 meter per second square. Lepas tu kita ada lagi H. H dia kat mana? Okay, H dia mesti diambil daripada permukaan air, kedalaman tu, pergi kepada titik yang kita nak ambil ni. Kat sini lah. So kalau kita kirakan daripada sini 5 meter, tambah sini 52 meter, sini 4 meter. Bermaksud 5 tambah 52 kena tolak balik dengan 4 ni. Sebab dia separuh ni kan. So 52 tambah 5 tolak dengan 4. Last sekali H dia kita akan dapat 53 meter. Okay, kita ada 53 meter. Alright, so pressure dia sama dengan rho Hg. Masukkan semua 1000, 53, 9.81. Okay, cuba tekan kalkulator. Berapa dapat? 519930. 519930 Pascal. Betul lah tu. So jawapan dia adalah boy B. Boleh Okay, good. So kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ni soalan senang. Pastikan jangan kamu tersalah ambil Jangan ambil 52 saja, jangan ambil 5 saja, ataupun jangan ambil 4 saja. Pastikan kamu kira betul-betul kedalaman dia. Alright. Kalau dia kata air tu tekanan sampai kat bawah ni, barulah kamu ambil 52 tambah 5. Jadi 57. Okay. Tapi disebabkan dia naik ke atas kan. So kedalaman dia adalah 53 meter saja. Atau kalau dia tanya berapakah tekanan di tapak tangki ni, itu hanya 5 meter lah. 1000 darab 5 darab dengan 9.81. Okay, boleh Alright, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 4. Raja 3 menyuruh seorang budak minum sekotak susu. Ini budak-budak baru nak up ni, minum susu kan. Apabila beliau habis minum susu, kotak itu kelihatan kemik ke dalam. Apakah yang menyebabkan situasi ini berlaku ataupun situasi itu berlaku? Bila dia sedut, ni, kita sebenarnya mengurangkan, yang pertama kita kurangkan isi padu cecair dalam tu. Bila kita kurangkan isi padu, dalam masa yang sama kita mengurangkan tekanan di dalam dia. So tekanan P8 inside kurang daripada PATM. Kat luar ada PATM, maka tekanan atmosfera dia akan menekan. Tapi sekiranya kat sini ada lubang lain, dia tak akan jadi kemik macam tu. Nampak tak? Yang ni jadi kemik sebab dia punya straw ni dengan lubang yang kita cucuk untuk air kotak tu, dia ngam-ngam tau, dia fix. Kita panggil dia macam airtight, macam kedap udara lah. Udara nak masuk tak boleh ke dalam tu untuk mengisi kekurangan tekanan tadi. Maka dia akan cuba cari jalan nak masuk. Maka dia menekan dinding-dinding kotak daripada luar, menyebabkan kita nampak dia kemik. Sama lah konsep dia sama. Macam mana kita, dia ada satu tone drum. Kan, hari tu kita tengok kan, kita dalam ni letak air sikit lah. Lepas tu dia panaskan. Lepas tu dia tutup. Lubang ni dia tutup. Kan, lepas tu dia siram air. Apa yang berlaku? Crumple terus. Yang ni kamu boleh tengoklah dalam video YouTube. Kamu carilah. Yang mana ini adalah application of atmospheric pressure ataupun tekanan atmosfera. Betapa kuatnya tekanan atmosfera ni boleh menekan ataupun merenyukkan, bukan meremuk, merenyukkan tone drum. Kuat tone drum ni, tapi disebabkan oleh tekanan atmosfera ni sangat besar. Sebenarnya walaupun kita kena setiap hari ni tekanan atmosfera, tapi kita tak rasa pun kan. Ada waktu kita boleh rasa betapa beratnya tekanan atmosfera ni. Contohnya kalau kita ambil pelocok yang toilet tu kan, bila kita tekan dia apa jadi? Bila udara dalam ni dikeluarkan, bermaksud tekanan dalam dia berkurang. Ni kat sini P dia dah kurang, maka ATM pressure akan meningkat. Sebab tu kita nak tarik, Allahu Akbar, bukan main susah lagi. Alright, boleh faham So, kes dia kamu dah faham konsep dulu. Jadi kalau nak terangkan apa dia menyebabkan kemik punya air kotak tu, tekanan atmosfera melebihi tekanan dalam kotak ni, betul lah. Tekanan atmosfera kurang, no. Tekanan atmosfera sama dengan, kalau sama dengan, takkan ada apa-apa berlaku. Tapi sekiranya tekanan dalam kotak lebih tinggi daripada atmosfera, dia akan kembung. Macam mana nak buat bagi tekanan tinggi? Kau tiup lah. Nampak? Dia kembung sampai tahap boleh meletup. Itu kalau kamu bagi tekanan di dalam tu, kamu tingkatkan tekanan dia dengan menambahkan isi padu udara ataupun panaskan dia. Tutup, panaskan dia, maka dia akan mengembang
dan dia boleh meletup. So jawapan dia adalah A. Okey, sampai setakat tu boleh ikut tak? Boleh cikgu. Kan? Alright. Soalan nombor 5. Okey, kena tahu dulu. Ini nama dia apa? Nama dia adalah manometer. Yang ni biasanya kita gunakan untuk mengukur tekanan gas. Tekanan gas ni kita ada dua alat lah. Yang biasa satu lagi kita pakai adalah tolok Borden. Borden gauge. Borden gauge ni dia ada meter lah kan. Senanglah kita baca meter terus. Dalam Pascal ke, dalam kilo Pascal ke, dalam PSI ke, tak kisahlah. Tapi yang ni kita kena buat calculation. Sekiranya kita tahu berapa dia punya ketumpatan bahan ini, cecair ini, biasanya dia pakai mercury lah. Iaitu raw mercury ni sama dengan 13,600 meter per second pula dah. Kilogram meter cube. Okay. So dia kata dah disambungkan. Tengok kat sini, kita perlu tengok dia punya perbezaan tekanan dia. Okay, berapa perbezaan tekanan dia? Sini 12, sini 5, bermaksud sini 7 cm. Alright, dia diberi tekanan atmosfera ialah 76 cm mercury. Maka P gas sama dengan H campurkan dengan PATM. Okay, H ini dalam cm mercury, PATM pun dalam cm mercury. Maka kita boleh terus tambah. H kita adalah 12/5 lah, 7 7 cm cmHg campurkan dengan 76 cmHg. Maka kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 83 cm mercury. Okey, boleh tak boleh? Oh, dia nak dalam Pascal. Kalau dalam Pascal kita dah dapat yang ni. Yang ni P gas dalam bentuk ketinggian ataupun H lah. H. So kalau kita nak tahu pressure dia, P sama dengan rho Hg. Okey, rho kita kena ambil rho mercury. 13,600 kalikan dengan 83 kali pula dengan 9.81. Dapatlah nilai dalam Pascal. Cuba tekan. Oh, subhanallah, kejap. 83 tu wajib kamu tukar dalam meter. Oi, bahaya betul. Sorry. Kena tukar dalam meter. So kita ada H ni 0.83 meter. Alright, so yang ni 0.83 lah. 0.83. Alright. 0.83 darab pula dengan 9.81. Kita dapat 110,735.28. 110,735.28 Pascal. Tulis yang ni dulu. Kalau kamu nak tukar lepas tu boleh lah. 1.1074 kali 10 kuasa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Pascal pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni paling ni, at least kamu berhenti sampai sini, tak ada masalah. Alright. Apa dia jadi hilang? Sekejap. Boleh tak boleh? Boleh. Sini. Aman. Ni ada pembinaan nak jumpa ni. Ada. Cepatlah. Sini lah. Ni, kamu kenal dah budak ni. Ni TikToker. Okey dah, okey sana. Kau cari TikTok ada nama Cak Ayam. Mari kita sambung soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 6. Yang tadi dapat mesti dapat. Okey. Raja 5 menunjukkan sebuah jet hidrolik yang ringkas. Bila nampak jet hidrolik ni, kamu kena tahu dah. Dia melibatkan prinsip Pascal. PSCL lah. Prinsip Pascal yang mana dia ada kaitan dengan pemindahan tekanan. Ingat yang paling penting yang kamu perlu ingat dia adalah kalau kat sini kita ada tekanan, yang ni ada daya 1 F1, di sini adalah luas ombak 1. Kat sini dia menghasilkan daya angkat lah untuk angkat kereta kan, F2, dan sini adalah A2. Okay. So di sini ni tekanan D1 P1 dengan tekanan 2 dia adalah sama dengan
Prinsip Pascal dia adalah tekanan P1 sama dengan tekanan P2. Ramai pelajar dia akan silap kat sini. Dia kata tekanan D2 ni yang mengangkat kereta ni, omboh yang besar ni, tekanan lebih tinggi daripada yang pertama. No. Salah. Konsep dia adalah tekanan D1 sama dengan tekanan D2. Jadi pastikan kamu faham konsep tu dulu. Right. Mari kita sambung perbincangan kita ni. Okey. P1, P2, kamu dah tahu dah. P tadi sama dengan F per A. Maka kalau P1 dia adalah F1 per A1 sama dengan F2 per dengan A2. Inilah formula untuk prinsip Pascal. Okey. Jadi dia ada satu lagi yang kita namakan sebagai faktor pembesaran ataupun daya yang dapat dihasilkan ialah F2 ni sama dengan A2 per dengan A1, kita darabkan dengan F1. Jadi ini A2 per A1 ini adalah faktor pembesaran dia ataupun nisbah pembesaran, yang mana bila nisbah ni besar, daya yang diangkat pada omboh yang kedua tu akan lebih besar lagi. Alright. Lagi satu formula yang kamu kena tahu adalah A1H1 sama dengan A2H2. Apa ni? Yang ni sebenarnya sama juga macam tadi, P1 sama dengan P2. Kat sini dia lah V1 sama dengan V2. Apa tu? Isi padu. Sebab bila kita pindah, kita tekan kat sini, cecair ni dia akan pindahkan isi padu dia ke sebelah sini. Daripada omboh 1 kepada omboh 2. Jadi isi padu yang kiri mesti sama juga masuk ke isi padu yang sebelah kanan ni. Ataupun omboh yang kedua. Cuma je. Perbezaan dia lah H ni. Bila A1 dengan A2 tak sama, ketinggian bagi bahagian yang kecil mesti lebih besar berbanding dengan ketinggian bahagian yang besar ni. Dia akan naik sikit je. Sebab tu kita perlu ada tangki yang simpanan ni. Kita tekan, lepas tu kita kena seduh balik daripada simpanan untuk menambahkan isi padu tu, ditolak. Kita tekan banyak dah, tapi yang naik sana sikit je. Sebab tu yang kenaikan dia naik sikit. Jadi kita tekan banyak. Tak ada masalah. Yang penting perbezaan daya yang terhasil tu sangat-sangat besar lah. Daripada daya kita tangan kita kecil je kan, kita punya daya, tapi boleh mengangkat kereta yang 1000-2000 kg. Nampak itulah kekuatan dia yang dapat dihasilkan daripada prinsip Pascal ni. Okey, apakah daya yang dikenakan pada omboh utama? Okey, sekarang ni dia nak F1 lah. Kalau diberi yang lain, maka selesai lah, senang kita boleh dapat. So berat kereta ialah ni, berat kita ni ialah F2 lah, daya dia. Nisbah antara dua bukan ialah 1:12. 1:12. Dia bagi dalam bentuk nisbah, tak ada masalah, iaitu A2 adalah 12, A1 adalah 1. So kalau kita nak tahu berapa daya yang dikenakan omboh utama, dia nak F1. Maka kamu boleh buat juga F2. Dia nak F1 kan. Kalau F1 sama dengan F1. A1 per dengan A2 kalikan dengan F2. Ini pusing-pusing punya formula je kan. So 1/12 kalikan dengan berat tadi berapa? 2 kali 10 kuasa 7. 2 kali 10 kuasa 7. Okay. Kamu akan dapat, cuba tekan berapa dapat. 1.67. 1.7 lah. 1.7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.7 kali 10 kuasa 6. So jawapan dia lah C, cicak man. Kamu akan dapat 1.67 kali 10 kuasa 6 Newton. Okey, boleh dapat tak? Boleh. Alright. Pergi pada soalan yang seterusnya. Astagfirullahaladzim, dah 4.5. Okey, Raja nak menunjukkan belon rekreasi terapung pada ketinggian yang tetap. Bila sebut ketinggian tetap, kamu kena ingatlah pada waktu tu, daya yang bertindak dia ada dua lah. Satu berat, satu lagi adalah FB. FB tu apa? Buoyant force. Okey, buoyant force. FB sama dengan berat. Sama dengan juga rho VG. Ini untuk formula daya apung, kamu kena ingat yang ni. Alright, so daya apung yang bertindak kata belon tu adalah tidak sama dengan tidak sama dengan apa? Berat belon. Betul lah. Yang ni dia kata terapung kan. Bila terapung dia sama dengan. Tapi bila dia sebut tidak sama dengan, yang ni salah Sebab dia sepatutnya sama. Dia sebut tidak sama. Ketumpatan. Ketumpatan tak sama dengan ketumpatan dia. Daya apung. Lepas tu berat udara yang disesarkan. Berat udara yang disesarkan. Sekejap. Berat udara yang disesarkan. Ini pun tak sama. Ketumpatan pun tak sama.
berat udara yang disesarkan adalah sama. Sebab berat udara yang disesarkan sama dengan daya apung. Pada waktu tu dia terapung pada ketinggian tetap. Kalau dia nak turun, Fp kurang daripada W, ini dia akan turun. Kalau Fp besar daripada W, dia akan naik. Okay, sebab dia ada daya apa kita panggil, daya bersih. Daya bersih kan, sebab dia lebih besar. Tapi kalau Fp sama dengan berat, maka dia terapung pada ketinggian tetap. Yang ni lah. So W ni apa? W ni pula adalah sama dengan berat udara yang disesarkan. Kalau duduk dalam air, berat air yang disesarkan. Okay, so yang ni dia adalah betul. Yang tak betul adalah ketumpatan tak sama, berat pun tak sama. So jadi dia adalah 1 dan 2 yang tidak sama. So jawapan dia adalah 1 dan 2 mana? Duduk. Okay, boleh faham Ini prinsip apa ni? Siapa tahu? Yes, Archimedes. Ejaan mesti betul prinsip Archimedes. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 8. Raja 7 menunjukkan sebuah sampan yang beratnya 1200 Newton. Nampak? Dia bagi dalam bentuk berat, tak ada masalah. Kalau dia bagi jisim, mesti darab dengan G dulu. Okay? Dia bagi berat, tak ada masalah. 1200 Newton terapung di atas air. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar? Hati-hati soalan ni banyak yang macam ni tau. Bila sebut tidak ataupun yang benar saja, kamu kena fokus sikit. Sebab kadang-kadang dia highlight, kadang-kadang dia tak highlight. Itu yang risau tu. Takut-takut kamu tersalah baca kan. Okay, dia kata daya pijah ke atas ialah 1200. Ini benar. Iaitu daya apung lah. Daya pijah itu ialah daya apung. Selain nama daya pijah, kita patutnya dia sebut buoyant force apa. Ini daya apung lah. Ataupun daya pijah ke atas. Okay. Berat air disesarkan sama dengan daya apung. Maka betul lah. Benar. Isi padu sampan sama dengan isi padu air yang disesarkan. No. Yang ni tak. Sebab apa? Kalau isi padu sama, dia penuh terus. Yang ni hanya isi padu bahagian tenggelam saja sama dengan isi padu air yang disesarkan. Kena ingat itu So yang ni tak sama. Ketumpatan sampan tidak semestinya kurang daripada ketumpatan air tersebut. Ya, betul. Tidak semestinya kurang. Sebab kalau kita ikutkan dia punya konsep, kalau kita tengok besi, kapal besi tu kan, besi lebih tumpat daripada air. Tapi kenapa dia tak tenggelam? Disebabkan oleh isi padu, bahagian isi padu. So dia ada kaitan dengan formula ni lah, FB sama dengan rho VG. Betul faham? So yang ni tak semestinya, betul lah kita ketumpatan sampan itu tidak semestinya kurang daripada ketumpatan air. Yang kita belajar sebelum ni, kalau ketumpatan dia kurang, dia akan duduk di atas terapung, kan? Tapi dalam kes ni, kalau dia buat daripada besi, besi lebih tumpat daripada air. Tapi disebabkan oleh hubungan di antara ketiga-tiga ni, ketumpatan, isi padu dan juga graviti, iaitu faktor yang mempengaruhi daya apung ini, maka dia boleh terapung. Mungkin disebabkan isi padu dia besar, menyebabkan dia jadi dia punya daya apung juga akan jadi besar. Sebab tu dia boleh terapung. Contoh mudah macam ni lah. Kamu ambil plastisin, kamu gumpalkan bulat, letak dalam air, tenggelam. Tapi bila kamu buat bentuk, kan, maka isi padu dia besar, menghasilkan daya apung yang besar. Dari segi ketumpatan, plastisin lebih tumpat daripada air, sebab tu dia boleh tenggelam. Tapi disebabkan kita bentukkan dia menghasilkan volume ataupun isi padu yang lebih besar, menyebabkan daya apung dia meningkat, pada waktu tu dia boleh terapung. So jawapan G ni juga benar. Yang dia nak tak benar, yang salah. Isi padu sampan sama dengan, ni salah ni. Ini salah isi padu sebenarnya ialah bukan isi padu sampan, tapi isi padu bahagian yang tenggelam saja. Okey, isi padu bukan isi padu sampan, tapi isi padu bahagian yang tenggelam. Baru kita boleh kata sama dengan isi padu air yang disesarkan. So jawapan yang salah adalah C, cicak men. Okey. Soalan seterusnya, ada 2 lagi soalan untuk section A ataupun untuk paper 1. Raja 8 menunjukkan sebuah kapal selam bergerak pada paras 20 meter di bawah permukaan laut. Diberi tekanan atmosfera ialah 1.0 kali 10^5 Pascal dan kecepatan air laut ialah 1200 kg. Berapakah tekanan yang dikenakan atas kapal selam tersebut dan unit kilo Pascal? Ini pun senang juga lah, kamu kena tambah sebab
P tekanan dia mestilah P ATM campurkan dengan rho Hg. Okay, kena tambahkan lah. P ATM dia dah bagi dah, iaitu 1.0 kali 10 kuasa 5 dicampurkan dengan ketumpatan air laut dia bagi tak? 1200 darabkan dengan kedalaman berapa? 20 meter, tak ada masalah dalam meter 9.81. Kita tekan kalkulator, kamu akan dapat dalam Pascal. Lepas tu bagi 1000 lah untuk dapat dalam kilo Pascal. 1 eksponen. Okay, kamu akan dapat sepatutnya 335,440 Pascal. So kalau dia nak dalam kilo Pascal, lompatlah 3 kali. 1, 2, 3. So 335.44 kali 10 kuasa 3 Pascal. Maka 10 kuasa 3 itu adalah kilo. 335.44 kali tak payah kali dah. Kilo Pascal. Atau nak bagi ringkas lagi, 3.3544 kali 10 kuasa 2 kilo Pascal. Itu maksud dia. Boleh tak boleh? Dua orang ni. Subhanallah. Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Beza Pascal dengan kilo Pascal tu. Apa beza dia? Sebab dalam unit biasa yang kita gunakan dia ada kilo Pascal, tapi unit SI dia Pascal saja. Ini unit SI. Unit SI. Kalau dia tak minta, cukup sekadar kamu berhenti dekat sini. Dekat ni atas ni. 335,440 pun dah cukup. Kamu berhenti kat situ. Dia lompat dah sini. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Tapi sebab dia minta dalam unit kilo Pascal kan, that's why kamu kena ubah lah. Alright, seterusnya soalan nombor 10. Antara pasangan radas yang berikut, manakah diklasifikasikan berdasarkan prinsip fizik dengan betul? So prinsip fizik ni yang kita belajar dalam tajuk bab tekanan ni ada 3 lah. Semuanya melibatkan bendalih tau. Bendalih ni maksud dia apa? Benda yang boleh mengalir, iaitu gas dan cecair lah. Sebab tu prinsip Pascal pun ada cerita pasal cecair dan juga pasal gas sebenarnya. Gas untuk pneumatik kalau hidrolik memang kita tahu lah guna bendalih, guna cecair. Archimedes pun sama juga, tapi lebih kepada cecair. Kalau dalam gas macam kapal tu dah. Balon udara panas tadi, dia punya keliling dia adalah gas. Dan prinsip bendalih pun sama juga, dalam air pun boleh apply, dalam udara pun boleh apply. Okay, so kalau kamu tengok sini, prinsip Pascal kapal laut, salah dah. Bila salah, A ni terus salah. Prinsip Pascal aerofoil, salah dah. Maka B terus salah. Jet hidrolik, okey, jet hidrolik betul. Tengok pula Archimedes. Archimedes ialah hydrometer. Betul, hydrometer ni biasanya untuk kita ukur ketumpatan. Banyak pakai dalam industri buat minuman, contohnya macam susu kultur. Kan, susu-susu kan. Dia nak tahu berapa ketumpatan dia akan guna hydrometer ni. Nak tengok ketumpatan dia. Dan juga kalau macam cikgu dulu pernah jadi mekanik, kita nak tengok cecair dalam bateri tau. Kalau dia asid kita pakai asid sulfurik. Kalau dia dah tak berapa bagus, kita akan nampak ketumpatan dia akan berkurang. Kita guna hydrometer lah. Dan juga penyumber ni apa? Penyembur. Sprayer, penyembur. Okey, penyembur. Penyembur memang ada kaitan dengan prinsip Bernoulli. Yang ni boleh hidrolik, betul. Kapal laut, Archimedes boleh, daya apa? Hydrometer Archimedes lagi. So salah lagi. So jawapan dia adalah C. Penyembur ni tahu tak? Yang ni. Kalau kita ada penyembur tu, kita ada piston. Lepas tu kat sini ni kita ada satu lagi bekas yang mana ada air tau. Ni ada air ni. Yang penyembur racun tu. Spray racun tu kan. Bila kita tekan je kat sini, kita akan menghasilkan kawasan ni V tinggi, maka pressure dia akan rendah. Bila pressure rendah, ATM pressure akan tekan air ni akan naik ke atas, membentuk
titisan air. Bila kena je angin, dia akan terspray lah keluar. Sebab apa? Sebab kawasan tu bertekanan rendah. Bila kita tolak omboh ni, dia akan menghasilkan kawasan bertekanan tinggi. Maka, bertekanan tinggi pula. Halaju tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan rendah di situ. Maka air ni akan naik ke atas dan dispray. Okey, boleh faham Okay, aku pindah kau. Boleh faham tak? Boleh. Boleh, cikgu. Alright. Mari kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan kertas 2. Okey, soalan bahagian A. Raja satu menunjukkan sebuah alat pengukur untuk mengukur tekanan gas. Nama alat pengukur ini tak lain tak bukan, nama dia adalah manometer. Terus ambil manometer, senang kan? Satu markah. Seterusnya, nyatakan satu ciri cecair X yang akan memberikan nilai Q yang lebih besar. Okey, jadi kalau Q lebih besar bermaksud dia ada kaitan dengan dalam ni. Biasa kita guna merkuri kerana apa? Kerana merkuri ni berketumpatan tinggi, ketumpatan sangat tinggi. So kalau kita kata satu ciri cecair X Q yang lebih besar, maka dia ciri itu ialah ketumpatan rendah. Okey, ketumpatan rendah. Dan ketumpatan rendah, maka dia punya perbezaan itu akan jadi lebih tinggi. Contoh macam ni lah, kalau kita nak tahu kita guna merkuri, ketumpatan untuk kita guna barometer. Barometer kita dapat berapa ketinggian dia? 76 cm. Ini kalau kita pakai merkuri. Dalam ni vacuum lah. Alright, bila kita tukar cecair ni, ini kita pakai merkuri. Sekiranya kita tukar dia, kita letak air. Sebab daripada situ kita boleh kira tekanan P sama dengan rho Hg. Di sini ni kalau kita guna merkuri, kita akan dapat rho dia 13,600 kali dengan H dia 0.76. Ingat jangan lupa tukar pada meter ni. Kali dengan 9.81. Kamu akan dapat nilai dah 101,000 lebih kurang macam tu. Sekiranya nilai tekanan yang sama ni kita tukar kepada air, kita boleh tengok berapa ketinggian dia akan naik. Dan kamu akan dapat H bagi air tu, kalau tak salah cikgu 10.34 meter. Ataupun 10. Kita kena tekan kalkulator juga. Kejap kita tekan 13,600 darab 0.76 darab dengan 9.81. Kamu akan dapat kat sini 101,396.16 Pascal. Jadi tekanan ni kalau kita nak tukar pada air ketumpatan dia 1000. Kita nak tahu H. Maka H sama dengan P per dengan rho G. Inilah P tadi 101,396.16 per dengan ketumpatan air adalah 1000. Ini H G kita adalah 9.81. So kita bahagikan dengan 1000 darab 9.81. Kamu akan dapat 10.34. 10.336 meter. Inilah ketinggian air. Nampak punya kuat tekanan atmosfera ni, dia boleh tekan. Kita letak je dalam barometer ni. PATM ini dia akan tekan, dia akan naik ke dalam tube itu setinggi 10 meter. 10 meter ni lebih kurang dalam, kalau sekolah kita tu dalam 2 tingkat lebih. Dia kan bangunan sekolah tu 2 tingkat lebih. Menunjukkan kalau rendah dia punya ketumpatan, air itu akan naik lebih tinggi. So yang ni sama jugalah. Kalau kita nak bagi Q itu lebih besar, maka kita gunakan bahan yang berketumpatan rendah. Alright, iaitu cecair macam tadi lah, air. Kalau minyak lagi tinggi dia naik. Sebab minyak ketumpatan dia hanya 800. Dia akan naik lebih tinggi daripada 10 meter ni. 10.34 meter ni. Okay, alright. Seterusnya, diberi nilai Q sama 7 cm dan cecair X ialah merkuri. Tentukan tekanan gas itu dalam unit Pascal. Yang ni dia dah bagi. Q tu 7. Bermaksud dia dah bagi tekanan. Wow, soalan ni tak lengkap ni. Tekanan gas itu dalam unit Pascal. Sebab dia tak bagi tekanan atmosfera. Kalau dia bagi tekanan atmosfera, baru kita tahu. Kita boleh buat calculation. Sekarang ni P sama dengan P gas sama dengan PATM tolak dengan H. Kenapa tolak? Yang ni kita tahu ni. Kalau kita tengok macam ni, kat sini ada PATM.
Sini ada gas, tekanan gas, ditekan. Okey, sekarang cikgu tanya kamu. Antara PATM dengan P gas, siapa lebih tinggi? Ya, very good. Kalau P gas lebih tinggi, maka dia akan jadi sebaliknya. Yang ni akan naik sini, sini kat bawah. Nampak tak? Itu gas lebih kuat. Tapi dalam kes ni, ATM lebih kuat daripada gas pula. Dia boleh tolak sampai naik ke atas sebanyak 7 cm pula perbezaan dia. Maka kita kena ambil ATM tolak H tadi. Katakanlah ATM kita ambil standard punya 76 cm3, maka 76 tolakkan dengan 7, kita akan dapat 69 cm3. Okey, ini dari segi dalam unit cm3. Tapi dia nak dalam unit Pascal. Pun soalan ni dia ada bagi tak mercury punya? Oh, tak bagi. Dia anggap kita tahu semualah. Patutnya dalam ni dia kena bagi, wajib bagi. So pressure P sama dengan rho Hg. Rho kita 13,600, sepatutnya dia bagi. H ini 69, wajib tukar pada meter, 0.69 meter. G kita 9.81. Kita cuba tekan kalkulator, berapa dapat? Cepat. Wah, masa tak boleh jadi ni. Masa ni pantas sekali. Ada dapat tak? Okey, unit dia adalah Pascal. 92,057.04 ya. Alright, terima kasih. Cikgu tak tahu siapa yang jawab tadi. Terima kasih banyak. Okey, inilah jawapan dia. So, kalau 3 markah, bermaksud kat sini markah yang pertama, markah yang kedua dan juga last kali markah yang ketiga. Biarlah dalam bentuk pecahan ni pun tak apa. Kalau nak tukar dalam bentuk nombor piawai pun boleh juga lah. 9.2057. Lepas kita ambil ni kali 10.05 lah. Kejap. 1, 2, 3. 0.4 je. Padahal dia rendah. Kalau biasa ATM dah 0.5. Yang ni sebab dia rendah, maka dia kali 10.04 Pascal. Okey, itu je. Alright. Pergi pada soalan seterusnya. Nyatakan prinsip yang membolehkan udara panas itu terapung. Prinsip Archimedes. Okey, seterusnya. Apabila balon udara panas diisi dengan 550 ml Okey, ini V. Udara panas yang berketupatan 1 kg. Ini dia punya rho. Berapakah jumlah jisim balon udara panas itu? Dia tanya ni kan. Ketupatan udara sekeliling 1.3. Dia bagi pula ketupatan 1.3. So, kamu akan dapat jumlah jisim. Kita ada formula kita ialah FB sama dengan W. W ni sebenarnya adalah apa? Berat lah. Sama dengan mg lah. Dan dia juga sama dengan rho VG. Okey, nampak? Di sini kita boleh ambil yang ni saja. Maka G dengan G kita boleh cancel out. Okey. So, kamu akan dapat M dia sama dengan rho kali dengan V. Iaitu rho kita adalah berapa ketempatan udara panas tadi? 1.0 kali dengan 550 meter cube. Okey, so kita akan dapat 550 kilogram. Dia mesti dapat dalam kilogram lah. Sebab yang ni ialah kilogram per meter cube. Ini meter cube, dia akan cancel out. Last sekali akan tinggal kilogram saja. Okey, boleh tak? Cikgu, yang apa formula tu dibagi ke? Bagi. Kena hafal. FP sama dengan W. Sekejap je tengok ada tak dia bagi. Cikgu rasa tak bagi ni. Bukan. Sekejap. Ada tak itu yang kita buat soalan trial tu? Okey, kejap dia tengok kuku dia bagi. Rasanya macam tak bagi. Dari apa memang tak bagi. Dia graviti, cerita graviti. Dia bagi ni je. Dia bagi rho VG. Dia bagi. Sebelum ni tak pernah nampak pula rho VG ini dia bagi. Baguslah dia bagi. Tapi ini dalam trial dengan Terengganu. Cikgu kena check balik sebab senarai rumus yang
final punya rumus untuk SPM cikgu belum dapat lagi. Okay. Nak kena tengok juga. Sebab ada trial yang cikgu tengok bagi sampai 33. Macam kuantan punya bagi sampai 50. Ataupun, kejap. 50 ke 48. Lebih kurang macam tu lah. Jadi belum ada yang betul-betul fix lagi. Mungkin lepas ni kita boleh check lah. Jadi kalau benda-benda yang melibatkan calculation ini, sekiranya kamu tak yakin ataupun tak ingat, at least kamu rujuk lah. Mana tahu kot nampak. Kita rujuk jumpa kan. Rujuk lah. Kot kamu jumpa. Okay, yang tadi kita dah dapat. Lebih cepat ni lah. Kamu tengok terus. Soalan seterusnya adalah daya apung. Takkan masa kita dah terlampau. Ni 30 minit. Okay, so untuk yang tadi, dah dapatkan GSIM itu. Kita dah buat daripada formula tu kan. M sama dengan rho V. Maka kita ambil 550 meter padu tu. Darabkan dengan 1. Dah dapat 550 kg. Lepas tu untuk daya apung. Kita ambil dengan yang banyak mana disesarkan. Isi padu dia kena guna. Isi padu bukan di dalam belon, tapi di udara yang di luar tu, yang disesarkan oleh belon tersebut. Maka FP sama dengan rho VG ataupun V rho G. V kita ialah 700 meter padu, dia punya belon tu, isi padu dia. Lepas tu dia punya yang disesarkan 1.3 kg meter cube, kalilah dengan graviti. Last kali kamu perlu dapat 8927.1 Newton. Okay, boleh tak? Ataupun kita kena besarkan sikit kejap. Okey, kejap kita besarkan sikit. Okey, ni lah. Okey, boleh jawapan dekat bawah kejap. Tu 8927.1 Newton. Inilah daya apung yang menyebabkan dia punya tu terapung lah. Daripada belon panas tu terapung. Okey, pergi pada soalan seterusnya. Kita kena laju sikit. Yang tadi. Dan ini dia bagi yang terapung kan. Cikgu bagi sekali B sama rho V G. Okey, last sekali kamu dapat yang tadi tu. Seterusnya, mengapakah pecutan belon itu semakin berkurang apabila bergerak ke atas? Okey, kenapa berkurang? Kami ambil ayat ni, senang dia punya ayat ni. Ketumpatan udara semakin berkurang, maka daya apungan pun berkurang. Oleh itu, pecutan juga berkurang. Sebab apa? Bila semakin tinggi kita naik, bilangan molekul udara semakin berkurang. Bila semakin berkurang, maka ketumpatan dia juga akan berkurang. Okay, sebab tu kalau kita naik ke atas lagi, sebenarnya kalau ikut dari segi ni, paru-paru kita juga akan semakin mengembang. Kalau kita naik kawasan yang lebih tinggi, perlukan lebih banyak oksigen di atas. Dan juga kita sukar bernafas sebab kekurangan molekul udara. Oksigen berkurang lah. Sebab tu bila semakin tinggi kita naik, contohnya naik ke Gunung Everest, maka diorang sampai tahap kena pakai apa nama tu, gas tu. Kan? Dia kena pakai oksigen tambahan. Kalau tidak memang tak cukup. Boleh pengsan lah dan mungkin boleh meninggal. Okay, so bila naik lagi tinggi, ketumpatan berkurang, maka daya apung juga berkurang, kecepatan pecutan dia juga akan berkurang. Okay, boleh faham Okay, pergi pada soalan seterusnya. Masa kita dah terlampau singkat, kita kena laju sikit. Subhanallah. Dia buat dah jam. Okay, soalan mana ni? Okay, rajah 3.1 menunjukkan 2 biji belon yang digantung dengan benang pada jarak 12 cm. Air ditiup. Udara ditiup. Air is blown. Kan? Dia tiup kat sini. Apa jadi kepada belon-belon ni? Kita dah pernah buat eksperimen ni. Mungkin kamu pernah tengok video. Bila kita tiup kat tengah, dia jadi rapat. Yes. Apa yang berlaku sebenarnya bila kita tiup kat sini, kita menghasilkan kawasan yang berhalaju tinggi. Apa jadi pada pressure dia? Rendah. Yes, very good. Bila dia rendah kat tengah ni, maka tekanan atmosfera daripada tepi akan menolak dia. Okey, kita ingatkan bila kita tiup kat tengah, mesti dia akan tersesar ke tepi kan? Tapi tak. Dan kita untuk prinsip Bernoulli ni, dia bila kita menghasilkan satu kawasan berdalih berhalaju tinggi, maka kawasan tersebut akan mengalami tekanan yang rendah. Okey, halaju tinggi, tekanan rendah, maka kawasan luar ni tak ada halaju, maksudnya halaju dia rendah, tekanan dia akan lebih tinggi, dia akan menolak untuk kedua-dua belon ni menjadi rapat. Okay, so dia tanya prinsip fizik yang terlibat. Nama dia adalah prinsip Bernoulli. Okay, pastikan ejaan betul. Siapa yang trial baru ni dia salah ejaan L1, tak dia nak buat apa, memang salah. Dia mesti wajib betul ejaan. Satu huruf pun tak boleh tertukar. Okay, ataupun tersilap ataupun tertinggal. Tak boleh. Yang ejaan dia mesti betul, penuh. Okey, seterusnya, Raja 3.2 menunjukkan sebuah kapal terbang dengan daya angkat
ini lift force dia, maksudnya ke atas lah. 25,000 Newton sedang terbang pada ketinggian malar. Ingat, bila sebut ketinggian malar pada waktu ini berat dengan L ni sama dengan berat dia. Okay, alright. Hitung berat kapal terbang tersebut. Bila kita dah tahu dia punya ni, tak payah ni lah kita sebut apa, berat sama dengan L, maka berat dia sama dengan 25,000 Newton. Inilah dia, ni jawapan dia. Okay, berat sama dengan daya angkat. Maka tapi kena, ini kamu tak boleh buat tiba-tiba L ni. Kalau kamu tak lukis ni, tiba-tiba kamu buat jawapan macam ni, tak diterima. Sebab kamu kena rujuk raja yang sebenarnya. Kamu kena tulis sepatutnya kamu sini lah. W itu memang komunitas sama dengan daya angkat. Okay, maka kita akan dapat W sama dengan 25,000 Newton. Ini lebih senang. Tapi kalau kamu dah lukis kat atas ni L, yang ni W kat sini, tiba-tiba kamu tulis W sama dengan L, itu diterima. Okay, hati-hatilah yang itu. Okay, so jawapan dia 25,000 Newton. Okay, soalan seterusnya. Berdasarkan aspek berikut, beri cadangan bagaimana kapal terbang dalam rajah di atas boleh terbang lebih tinggi. Kan? Bentuk sayap memang kita nak aerofoil. Sebab apa? Aerofoil ni dia akan menghasilkan perbezaan tekanan di bahagian atas dengan bawah. So alasan dia adalah menghasilkan perbezaan tekanan. Okay. Alright, di bahagian atas dengan bawah sayap lah. Kalau kamu nak tulis penuh pun boleh menghasilkan perbezaan tekanan di bahagian atas dan bawah sayap. Okey, seterusnya bahan badan. Okey, dari segi bahan badan ni kita nak yang berketumpatan rendah. Kenapa? Kerana dia ringan. Okey, berketumpatan rendah. Berketumpatan rendah. Bila dia berketumpatan rendah, kalau kita tengok formula ketumpatan pun kita dah tahu dah. Okey, Rho sama dengan M per V. Maka kalau Rho ini rendah, dia sebenarnya hasil daripada jisim dia yang rendah. Sebab tu kita boleh sebut ringan ataupun jisim yang kecil. Boleh juga letak jisim yang kecil. Alright. So seterusnya, luas permukaan sayap. Kita nak luas yang besar. Okay, kenapa kita nak besar? Supaya menghasilkan daya angkat yang lebih besar. Angkat yang lebih besar. Alright. So 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. 6 markah kamu boleh dapatkan, insyaAllah. Okay, pergi pada soalan seterusnya, iaitu bahagian B. Raja menunjukkan kereta terletak sebuah spoiler yang dipasang di belakang kereta lumba, bentuk aerofoil. Spoiler itu menghasilkan satu daya ke bawah apabila udara mengalir melaluinya. Okey, yang ni dia terbalik daripada sayap kapal terbang. Kalau dia buat sama dengan sayap kapal terbang, memang terangkat kereta ni. Kan? That's why dia buat terbalik supaya daya tu ataupun tekanan itu yang banyaknya daripada atas. Tekanan tinggi di atas. Maka dia akan menekan kereta ini untuk menambahkan kestabilan dia dengan mengurangkan daya graviti dia ataupun pusat graviti dia. Kurangkan pusat graviti, maka dia akan lebih stabil lah. Namakan prinsip yang terlibat dalam menghasilkan daya ke bawah sama macam prinsip Bernoulli. Okay, apabila kereta lumba bergerak dengan laju, ia kekal stabil di atas litar lumba disebabkan perbezaan tekanan udara. Nampak? Ada lagi perkataan perbezaan tekanan udara di antara bahagian atas dan bahagian bawah spoiler yang menghasilkan daya ke bawah. Lepas tu terangkan bagaimana perbezaan tekanan ini terhasil. Okey, yang ni macam biasalah. Sebenarnya kamu kena cerita dulu dari segi hal laju dia. Okey, kita bagi jawapan dia ni. Kamu boleh tulis. Yang pertama, kamu kena sebut hal laju udara itu. Aliran udara di bawah aerofoil lebih tinggi berbanding di atas. Nampak? Bila aliran tu lebih tinggi di bawah, maka tekanan di bawah akan jadi rendah. Sebab hal laju tinggi, tekanan rendah. Kan? Maka apa yang berlaku? Di bahagian atas hal laju rendah, tekanan tinggi. Terbalik dengan sayap kapal terbang. Okay, maka dia akan bawah tekanan udara di bawah aerofoil lebih rendah berbanding di atas. Maka yang kedua, kan? Mula cerita pasal hal laju, yang kedua cerita pasal tekanan dekat kawasan tu, iaitu tekanan di bahagian bawah tu lebih rendah daripada bahagian atas. Last sekali, perbezaan tekanan antara udara di bawah dan di atas aerofoil menghasilkan daya paduan ke bawah. Daya paduan ke bawah ini, dia adalah tekanan ke bawah. Sebab tekanan dia adalah daya perluas. Sebab tu dia sebut daya paduan, daya tu dia tekan ke bawah.
di atas luar permukaan spoiler. Okey, sampai setakat tu boleh faham tak? Boleh. Alright. Okey, lepas tu dia tanya apa lagi? Sekarang ni, okey. Jadual di bawah. Ada lagi. Berikan satu aplikasi yang menggunakan prinsip yang sama. Apa lagi aplikasi yang ni? Biasanya carburetor ni kamu tak pernah dengar lah, ataupun carburetor ni dalam motor-motor lama adalah carburetor. Mungkin masih ada lagi masih ada lagi lah, bukan important. Walaupun sekarang ni dapat banyak yang pakai IFU pun, injection fuel unit, ataupun ada guna computerized lah, yang lebih power lagi. Dulu pakai carburetor lah. Selain daripada tu, yang tadi tu penyembur racun tu menggunakan prinsip ni, prinsip Bernoulli. Ada lagi tak yang dia bagi? Penenuh Bunsen, Bunsen burner tu ya, betul, menggunakan prinsip Bernoulli. Carburetor, penyembur minyak wangi yang jenis itu kan, penyembur racun serangga, dan juga Bunsen burner yang tadi dah. Okay, inilah antara orang kata apa, aplikasi lah yang menggunakan prinsip yang tadi, iaitu prinsip Bernoulli. Okay, yang last sekali cepat kita tengok soalan nombor C ni. Jadual menunjukkan ciri-ciri bagi 4 reka bentuk spoiler kereta lumba. Okay, aerofoil, oval, aerofoil. Nampak sangat dah. Daripada sini kita tahu dah. B dengan C kita pangkah terus. Kita nak bentuk aerofoil. Bahannya komposit karbon dengan keluli. Kita tak nak keluli. Maka kita tulis D pun akan salah dah. Kita akan tulis dapat pilihan kita adalah A. Pastikanlah kalau kamu pilih pilihan kamu yang betul, maka kamu insyaAllah 6 markah dalam tangan. Belum cerita pasal reason, 6 markah dah boleh dapat dalam tangan. Sebagai seorang jurutera di sebuah syarikat pemasangan kereta lumba terkenal, anda dikehendaki menggunakan kepakaran anda dalam memilih spoiler yang paling sesuai untuk dipasangkan pada badan kereta lumba tersebut. Dengan merujuk kepada maklumat yang diberikan dalam jadual, terangkan kesesuaian setiap ciri dan cadangkan spoiler yang paling baik untuk memastikan kereta lumba mempunyai kestabilan dan daya ke bawah. Luar permukaan kita nak besar lah. Jisim 35 berbanding dengan 50, dia lebih kecil. Jadi so A lah pilihan kita yang terbaik. Maka kita pun buat table macam biasa. Cikgu bagi yang ni terus. Sekejap, cikgu kecilkan sikit. Okay, so bentuk aerofoil menghasilkan daya ke bawah. Tapi kalau boleh kamu boleh bentuk aerofoil buat kurungan terbalik. Terbalik daripada sayap kapal terbang. Bentuknya memang aerofoil lah, kan? Tapi kamu dipasang terbalik daripada sayap kapal terbang. Alasannya untuk menghasilkan daya ke bawah ataupun menghasilkan perbezaan tekanan pun boleh, tak ada masalah. Okay, bahan komposit karbon dia ringan, kuat. Ini semua boleh diterima sebagai jawapan. Jisim rendah, ringan. Bila ringan menambahkan pecutan pun boleh juga. Jisim ni dia ada kaitan dengan pecutan. Sebab apa kita tahu F sama MA. Kalau M tu kecil, A dia akan besar. Sebab dia berkadar sungsang. M dengan A berkadar sungsang. Semakin tinggi M, semakin berkurang A. Kalau besar jisim dia berat, pecutannya rendah lah. Tapi kalau jisim dia rendah, pecutan akan jadi tinggi. Sebab dia kata meningkatkan laju ataupun menambahkan pecutan pun boleh. Ataupun ringan pun boleh. Tapi ringan tadi dia dah bagi kepada reason untuk bahan komposit. Tapi boleh ke sama jawapan? Tak ada masalah, boleh. Okay, boleh. Luas permukaan besar. Bila lagi besar, lagi banyak daya yang dapat menghasilkan daya ke bawah yang lebih besar. Dan kita memilih A kerana bentuk aerofoil, bahan komposit karbon, jisim rendah dan luas permukaan yang besar. Sini semua dapat markah lah ni. Okay, dari segi kalau kita tanda dari segi apa, kalau cikgu kamu nak tanda atas kan, dia akan tanda 1, 3, 5, 7 dah 4 markah. Pilih A dah markah yang ke-5. Dan ni, kamu tulis yang ni, dah dapat markah yang ke-6. Lepas tu reason dia, kalau betul semua, dapatlah 10 markah. Okay, soalan seterusnya, soalan D. Luas permukaan bawah spoiler adalah 0.35 meter square ataupun meter persegi. Tekanan pada permukaan atas spoiler tersebut adalah 2500 Pascal dan tekanan pada permukaan bawahnya adalah 1000 Pascal. Okay, dia dah bagi dah tekanan ni. Tekanan atas, tekanan bawah. Hitung perbezaan tekanan antara permukaan atas dan permukaan bawah. Maka dia punya pressure dia sama dengan yang atas 2500 Pascal ditolakkan dengan 1000 Pascal. Maka kita akan dapat 1500 Pascal. Inilah perbezaan tekanan dia. Dapatlah 2 markah. Markah yang pertama, markah yang kedua. Okey, soalan seterusnya. Okey, seterusnya daya ke bawah yang bertindak ke atas spoiler tersebut. So, daya dia apa? Dia daripada
P sama dengan F per A. Maka kalau kita nak F sama dengan PA lah. Okey, pressure kat atas berapa? Kita tengok pressure kat atas. Dia ialah 2,500. Luas dia adalah 0.35. Maka kita akan dapat 875 Newton. Ini bahagian atas. Daya atas, daya bawah. F sama dengan PA juga. Maka pressure kita di bawah tadi 1000 Pascal. Darab dengan 0.35 juga. So kita akan dapat 350 Newton. Maka perbezaan dia P sama dengan F atas tolak dengan F bawah. Salah ni bukannya P dia adalah daya paduan lah, daya bersih. Maka kita akan dapat 875 Newton tolakkan dengan 350 Newton. Maka kita akan dapat 25 Newton. Inilah perbezaan daya di antara permukaan atas dengan permukaan bawah. Okey, soalan seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian C. Raja satu menyediakan sebuah kursi penggigian yang menggunakan sistem hidrolik. Nampak? Bila sebut sistem hidrolik ni kamu dah kena tahu dah. Dia adalah melibatkan prinsip Pascal. Okey Raja 2 menunjukkan prinsip kerja jet hidrolik adalah berdasarkan pemindahan tekanan melalui satu cecair yang tidak boleh dimanfaatkan. Ini semua adalah ciri-ciri yang baik untuk kita jadikan sebagai berdalih hidrolik, iaitu cecair yang tidak boleh dimanfaatkan. Biasa yang kita pakai adalah minyak. Kenapa minyak? Minyak tidak mudah meruap. Kalau guna air, dia akan mudah meruap. That's why kita guna minyak. Okay, so kita ada piston P dan juga piston Q. 100 Newton. Berat yang diangkat ini adalah 200 kg. Berat kursi tu. Okey, dan sini kalau kita tengok dia bagilah F1 100 Newton. Kamu boleh catatkan ni. Macam biasa, saya tak rela gagal ujian. Senarai dulu. So, F1 dengan 100. A1 sama dengan 75 cm². A2 dibagi 1500 cm². Dan F2. Okey, F2 ni dia bukan 200 kg. Yang dia bagi kilogram tu adalah M. Dalam itu mesti mg. Maka M ni sama dengan mg. Kalau dia kata boleh angkat 200 tu, bermaksud M kita adalah 200. Darab pula dengan 9.81. Kita akan dapat 1962. Okey. Ini adalah berat ataupun daya yang dapat dihasilkan di ombor yang kedua. Okey, soalan A, apakah maksud tekanan? Tekanan ni adalah apa? Daya per unit luas. Ini memang definisi standard bagi tekanan lah. Berdasarkan daripada formula ni. P sama dengan F perkan dengan A. Walaupun tekanan dalam dalil sebenarnya ambil daripada sini juga. Okey, untuk tekanan dalam cecair pun sama juga, iaitu P sama dengan rho Hg. Ni. Faham kan? Rho Hg iaitu P sama dengan rho Hg. Pun datang daripada formula ni. P sama dengan F per A adalah. Kalau kita derive tu kita boleh dapat lah. Okay, so daya per unit luas berdasarkan rajah 2. Bandingkan luas permukaan ombor, daya yang bertindak ke atas ombor dan juga tekanan berdalih. Alright, ini kena pastikan kamu ingat balik formula dia. Dan juga konsep dia. Konsep dia adalah apa? Dekat piston 1 ni, P1. Dengan piston 2 ni, kita dah sebut tadi bahawa dia adalah sama dengan tekanan di ombor 1 sama dengan tekanan di ombor 2 sebab dipindahkan secara seragam. Okey. So kalau dia tanya bandingkan luas permukaan, kita nampak dah ombor 1 kecil daripada ombor 2. Okey. Maka kita buat macam ni lah. Soalan 11 B1. Sebelah B1 bandingkan luas permukaan ombor. Luas permukaan ombor kurang daripada ombor besar. Okey, sebab apa? Sebab dia tak bagi nombor kan. Dia tak bagi P1. Dia bagi A1 ke A2. Kita tulislah ombor kecil, ombor besar. Tapi kalau kamu nak tulis luas permukaan A1 kurang daripada A2, bermaksud di sini wajib kamu tulis. Mesti labelkan. Kamu labelkan dulu. Kamu katakan ini adalah ni A1.
Yang ni adalah A2. Baru kamu boleh katakan bahawa dia adalah luas A1 dengan A2. Atau kat situ dia dah tulis dah piston P. Kamu tidak luas permukaan ombor kecil ataupun tak payah guna ombor kecil, kamu guna piston P lebih tepat. Luas permukaan piston P kurang daripada piston Q. Dah selesai. Tak nak guna ombor kecil, ombor besar pun tak ada masalah. Ini lebih tepat, piston P dengan piston Q. Okey, ini poin yang pertama. Dia minta banding apa lagi? Yang kedua, daya yang bertindak ke atas ombor. Okey, daya yang bertindak ke atas ombor P kurang daripada, memanglah kita tekan sikit je untuk ombor P tu, tekan sikit je. Tapi dia boleh naik dengan sangat banyak. Kita tekan sikit tapi daya yang sangat besar dapat diangkat di ombor yang Q tu ataupun ombor yang lebih besar. Okay, yang ketiga. Ditanya apa yang ketiga? Dan tekanan bendalih dalam jet hidrolik. Kalau tekanan kita dah tahu dah konsep tadi, P1 dengan P2 adalah apa? Sama. So kamu akan sebut tekanan jet hidrolik adalah sama. Okey. So tekanan bendalih dalam yang ketiga, bandingkan tekanan bendalih dalam jet hidrolik. Okey, tekanan bendalih, so kita akan tulis tekanan bendalih dalam ombor P sama dengan boleh guna simbol tu sama dengan ombor Q. Ataupun tekanan dalam bendalih adalah sama pun tak ada masalah lah. Tekanan bendalih dalam jet hidrolik adalah sama pun betul. Okey, seterusnya 3 markah. Hubung kaitkan luas permukaan ombor dan daya yang bertindak ke atas ombor. Kadang susah lah. Hubung kaitkan luas permukaan ombor dan daya yang bertindak ke atas ombor. Jadi yang ni maksud dia semakin guna perkataan semakin bertambah. Semakin bertambah luas, bukan saiz. Semakin bertambah luas permukaan ombor, macam ombor 2 tu, semakin bertambah daya yang bertindak. Daya yang bertindak ke atas ombor. Okey, inilah hubungan dia. Sebab kalau lagi besar dia punya ombor tu, lagi besar daya dia boleh angkat. Sebab tu kalau dalam kes ni, dia hanya 75 dengan 1500. Kan? Tapi kalau 75 dengan 5000, lagi besar lah yang dia boleh angkat. Kecil je yang 75 cm. Tekan sikit tapi dia boleh mengangkat benda yang sangat besar berat dia lah. Okey. Alright, seterusnya. Walaupun tekanan dia sama tetapi disebabkan oleh faktor perbezaan luas permukaan itu ataupun nisbah luas permukaan itu menghasilkan daya yang lebih besar di bahagian ombor yang besar. Okey, namakan prinsip-prinsip yang terlibat. Yang ni tak lain tak bukan si Pascal. Okey, terangkan bagaimana jet hidrolik boleh digunakan untuk mengangkat sebuah kenderaan. Yang ni 4 markah, biasanya kamu buatlah 4 poin. Jadi okey, yang ni kamu boleh jawab macam ni, iaitu terangkan bagaimana jet hidrolik boleh digunakan untuk mengangkat sebuah kenderaan. Kamu kena terangkanlah daripada mula kita tekan ataupun kita bagi daya kepada ombor kecil tu, kamu dah boleh dapat 1 markah. Lepas tu tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah oleh berdalih ke ombor besar. Poin yang kedua, sebab ingat tekanan tu mesti sama, bukan tekanan di ombor besar lebih besar, no. Tekanan di ombor besar dengan ombor kecil sama je nilai dia. Okay, luas permukaan ombor P kecil berbanding ombor Q, ini akan menghasilkan apa? Daya lebih besar dihasilkan pada ombor Q, membolehkan kenderaan diangkat. Sebenarnya nisbah daripada perbezaan di antara piston kecil dengan piston besar, maka dia boleh menghasilkan daya yang besar pada piston yang lebih besar. Kamu boleh cerita itu, huraikan itu, insya-Allah boleh dapat markah penuh. Okey, pergi pada soalan seterusnya, iaitu soalan D. Raja 3 menunjukkan sebuah lori sampah yang digunakan untuk mengangkut barangan di tapak pembinaan. Sebagai seorang jurutera reka bentuk di sebuah syarikat pengeluar truk komersial, anda dikenali menjadakan bagaimana untuk menambah baik lori sampah di dalam rajah supaya boleh digunakan dalam apa jua keadaan cuaca dan jenis jalan secara berkesan dan cekap berdasarkan aspek tayar, pelongkok, bendalih dalam sistem hidrolik dan nisbah luas permukaan kedua-dua ombor. Okay, yang ni 10 markah macam biasa buat table.
Okay, lebih mudah untuk kamu buat table. Okay, so kamu boleh jawab macam ni. Dari segi tayar. Tayar nak besar. Maka yang pertama. Kenapa? Bila tayar besar, tekanan dia akan rendah. Sebab tu kalau kamu tengok traktor ataupun excavator kan, tengok tayar dia. Dia orang semua tayar dia lebar. Kenapa tayar dia besar dan lebar ni? Kerana apa? Dia dapat mengurangkan tekanan ke atas permukaan. Sebab formula ni lah. P sama dengan F per A ni. Kalau A ni besar, maka tekanan dia akan berkurang. Melainkan kalau tayar dia kecil, rendah dia punya luas permukaan, maka tekanan dia akan naik, maka berlubang habislah jalan. That's why kita pakai lori-lori, dia kena pakai tayar yang lebar dan besar supaya dia mengurangkan tekanan ke atas jalan. So, tekanan rendah tidak mudah terbenam ke dalam tanah. Okey, seterusnya, bahan pelombok nak yang kuat. Dia punya tempat nak isi sampah tu. Okey, so dia tidak mudah berkarat ataupun tahan lama dan juga lebih kuat. Memakai. Keempat, seterusnya, bendalai tidak boleh mampat. Selain daripada tidak boleh mampat, kamu tulis itu bendalai yang tidak mudah meruak pun boleh. Tapi yang ini lebih tepatlah, tidak boleh mampat. Okay, memindahkan tekanan lebih efisien ataupun lebih seragam lah. Tanpa ataupun tidak mudah meruak pun boleh. Biasanya kita akan guna minyak supaya dia tidak menghasilkan air bubble ataupun dia punya gelembung-gelembung udara tu. Kalau ada gelembung udara, maka dia punya efisiensi ataupun kecekapan dia berkurang. Sebab udara boleh mampat. Cecair tak boleh mampat kan. Jadi, maka kalau boleh, tidak mahu langsung ada air bubble di dalam pipeline. Biasa kita guna pipeline lah. Untuk memindahkan bendalai hidrolik tu. So, memindahkan tekanan yang lebih efisien. Tentunya bendalai berketupatan rendah. Maka, selain itu, kamu boleh sebut dia ringan. Okay, bendalai berketupatan rendah, dia juga adalah kunci yang baik. Dan last sekali ialah nisbah yang tinggi bagi permukaan kedua-dua ombor. Bila nisbah dia tinggi, 1:12, 1:25, kan, maka dia akan menghasilkan daya output yang lebih besar. Okay, boleh ya, cikgu harap kamu boleh dapat, insyaAllah. Jadi selesai untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah, ada rezeki ada umur, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.